Sudah 3-4 hari Tun M masuk gua. Malu nak mengumumkan beliau kalah melawan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Mahkamah Malaysia baru-baru ini. Apa sudah jadi Tun M? Kekalahan yang sangat-sangat teruk, kekalahan yang sangat-sangat memalukan ini, Tun M masih malu nak ulas. Dalam blogspotnya, dalam Facebooknya, hatta dalam semua media, Tun M malu dan sangat malu untuk mengisytiharkan beliau kalah lawan PMX dalam perbicaraan mahkamah proses awal saman fitnah RM150 juta baru-baru ini. Kekalahan ini membuktikan Tun M sudah tidak ada kuasa dalam Mahkamah Malaysia. Tun M sudah tidak ada kuasa di istana yang di Pertuan Agong. Tun M sudah tidak ada kuasa di Putrajaya maupun institusi parlimen atau badan perundangan negara. Tun M ingat hakim-hakim Mahkamah Malaysia takut mati, takut dibunuh, takut dipenggal kepala mereka jika memberi kekalahan kepada Tun M melibatkan kes saman berprofil tinggi ini. Yang mana Tun M semakin struggle, semakin bergelut, semakin berkakai, susah nak tutup skandal-skandal jenayah rompakannya bersama anak beranak penyamunnya. Tun M tersilap. Dalam setiap percaturan real politik dan percaturan kuasa Malaysia, dan ini kali pertama saya melihat kebobrokan dan kesilapan besar percaturan kuasa Tun M di akhir kehidupannya mencecah 100 tahun. Berdasarkan satu maklumat sulit yang paling panas, yang paling dahsyat, yang paling seram dan mengerikan. Tun M masih tak dapat move on. Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia yang very powerful di Putrajaya. Dan Tun M tidak menemui jalan baru untuk menggulingkan kerajaan Anwar Ibrahim dari belakang pintu Putrajaya. Kekalahan Tun M ini dalam Mahkamah Malaysia adalah tanda-tanda kiamat besar. Sememangnya Tun M bersama Muhyiddin, Hadi Bawang, PAS dan Perikatan Nasional sudah hilang taring kekuasaan untuk mengawal aparatus-aparatus negara, khususnya di istana. Dulu-dulu, Tun M boleh melobi di istana untuk menentukan siapa sahaja Perdana Menteri yang disukainya. Tun M boleh mencatur kuasa di istana dengan sangat mudah. Untuk melantik dirinya menjadi Perdana Menteri, untuk melantik orang-orangnya, proksi-proksi politiknya menjadi Perdana Menteri, bagi menghalang Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Tetapi sial maha sial, malang maha malang. Cengkaman kekuasaan Tun di istana sudah jadi zero. Dulu, Agung dan Raja-Raja ikut nasihat, pandangan dan arahan percaturan kuasa Tun M. Tetapi pasca PRU15, Tun M hilang sentuhan magis ini. Apabila yang di Pertuan Agong dan Istana bersama institusi Majlis Raja-Raja Melayu tidak lagi menjadikan Tun M sebagai rujukan utama dalam percaturan kuasa Malaysia. Maka akhirnya Tun M yang
berhati busuk, dengki, iri hati, cemburu melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik oleh istana menjadi Perdana Menteri ke-10 sehingga hari ini. Tun M setiap malam tak dapat tidur dengan tenang, nyenyak dan aman. Berpuluh-puluh tahun Tun M berlagak jadi Tuhan. Bermain konspirasi percaturan kuasa Malaysia. Tetapi kini Tun M hilang kuasa di istana. Maka kelemahan dan ketakutan terbesar Tun M adalah pengakhiran 7 keturunannya yang sedang menuju di ambang kehancuran dan kepupusan akibat tamak haloba, lagak, gila, dupang, biul, talengong, merompak di Putrajaya. Tun M masih tidak boleh jawab. 2 bilion ringgit dana Petronas yang dirompak untuk bail out syarikat anaknya. Perkara ini dibentangkan dalam Parlimen pada tahun 1990-an. Tun M masih tak dapat jawab bersama anak beranaknya dan menantunya secara terbuka berkaitan skandal rompakan projek lebih 200 juta ringgit yang dibongkarkan oleh PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sudah menang awal dalam perbicaraan kes saman fitnah 150 juta ringgit ini. Tun M ingat, Mahkamah Malaysia akan mempertahankan segala modus operandi rompakannya bersama 7 keturunannya, bersama anak beranaknya, bersama cucu cicitnya, bersama menantu kesayangannya. Dan ini adalah pemahaman percaturan kuasa dunia yang silap, yang salah, yang akhirnya membunuh Tun M sampai Tun M masuk gua, tak berani untuk jawab soalan saya kenapa Tun M boleh kalah dalam Mahkamah Malaysia. Kalau Tun M tak boleh jawab, mari saya jelaskan. Tun M sudah tidak ada kuasa di istana, Tun M sudah tidak ada kuasa dalam Mahkamah Malaysia. Tun M sudah tidak ada kuasa di Putrajaya. Tun M sudah tidak ada kuasa untuk menyembunyikan rompakan-rompakan saga skandal jenayah rasuah yang sangat menjijikkan, meloyakan dan memuntahkan ini. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tun M kerana memberi bola tanggung ini dan sanggup telanjang bulat, bogel depan hakim, membuka kes saman fitnah skandal rompakan Tun M bersama anak beranaknya ini. Saya tidak menyangka sebodoh dan sedupang ini Tun M mengkantoikan 7 keturunan sendiri merompak dengan sangat tamak, dengan sangat gila, dengan sangat dupang dalam sejarah percaturan kuasa dunia. Percaturan kuasa Tun M ini bersama Muhyiddin, bersama Hadi Bawang, bersama PAS dan Perikatan Nasional out of touch. Ketinggalan kereta api. Mereka tidak tahu jalan keluar untuk tutup semua kes-kes rompakan. Bagi Tun M dan anak beranak penyamunnya, mereka menganggap kita sebagai rakyat akan terus mendiamkan diri melihat Tun M dan anak beranaknya merompak, memiskinkan negara Malaysia, memiskinkan orang Melayu, memiskinkan orang Cina, orang India, orang Sabahan, orang Sarawakian. Apa yang diinginkan oleh Tun M, kalau anda semua perasan pakcik-makcik Oto Aru, kita perlu tutup mulut dan diamkan kalau Tun M kalah dalam mahkamah lawan Anwar Ibrahim. Kalau Tun M gagal menjadi Perdana Menteri, gagal halang Anwar, kita perlu tutup mulut, kita perlu diamkan diri. Kalau Tun M dan anak beranak perompaknya kantoi merompak di Putrajaya, kantoi merompak dalam mahkamah, kita juga perlu diam diri dan perlu tutup mulut. Dan ini adalah perkara paling tidak logik dalam percaturan kuasa dunia. Kerana Tun M tidak berpijak di bumi yang nyata. Dunia tanpa sempadan, zaman globalisasi ini, maklumat di hujung jari. How can be Tun M nak sembunyikan bukti-bukti, fakta-fakta skandal jenayah rompakan Tun M bersama anak beranak bilioner penyamunnya ini?
Macam mana Tun M nak sembunyikan kekalahan teruk beliau di peringkat awal saman fitnah 150 juta ringgit lawan Anwar Ibrahim di Mahkamah Kuala Lumpur? Tolong jawab, tolong komen, makcik-makcik Otok Arum. Bagi Tun M, hanya dia dan anak-anaknya boleh merompak dan tidak perlu ditegur, tidak perlu dikritik. Kita semua zip mulut, tutup mulut, gam mulut. Who you are? Nak suruh saya dan rakyat tutup mulut, Tun M. Saya masih ingat. Saya ditangkap banyak kali oleh Tun M. Setiap tahun. Bersama orang-orangnya, bersama anak-anak muridnya. Sebab Tun M marah, saya sentiasa membuka mulut saya. Saya sentiasa mengulas isu-isu politik panas, subjek-subjek politik yang agak kontroversi dalam percaturan real politik dunia ini, dalam percaturan real politik Malaysia. Ini adalah satu percaturan kuasa yang paling dupang yang membunuh Tun M. Merupakan bara dan kanser paling teruk yang akhirnya menghancurkan semua master plan politik Tun M. Allah Subhanahu Wa Taala mencipta mulut kita, Tun M. Mencipta akal kita. Mencipta lubang telinga kita dan mata kita untuk melihat kebenaran, untuk menyuarakan kebenaran, untuk menyampaikan syahadatul haq dalam percaturan kuasa Malaysia, percaturan kuasa dunia tipu-tipu ini. And this is karma. Akhirnya skandal rompakan Tun M bersama anak beranaknya ini semakin parah, semakin kritikal, semakin kronik. Dibahaskan oleh publik, oleh khalayak ramai. Kerana Tun M didenda oleh mahkamah. Walaupun dendanya hanya RM2,000, by facts, by right, Tun M kalah lawan Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim di peringkat awal saman fitnah RM150 juta di Mahkamah Kuala Lumpur. Tun, walaupunlah kita tutup semua mulut berbilion-bilion manusia, kita tutup mulut semua oligarki, elit politik dunia, tangan-tangan rakyat politik dunia untuk menyembunyikan rompakan-rompakan Tun M dan 7 keturunan Tun M ini. Let me honest to you. Pencatur kuasa seluruh dunia dan pencatur kuasa dalam Malaysia sudah penat melihat Tun M merompak dengan sangat tamak sehingga semua pencatur kuasa bersepakat PRU15 hancurkan legasi politik Tun M. This is your mistake. Ini kesalahan Tun. Merompak, merompak, merompak. Mencuri, mencuri, mencuri. Tanpa rasa malu. Disaksikan oleh oligarki-oligarki politik, oleh raja-raja, oleh elit politik seluruh dunia. Depan tangan-tangan rakyat politik seluruh dunia. And that is why you gagal halang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Semua serba-serbi tak menjadi. Percaturan kuasa Tun M. Muhyiddin Hadi Bawang, PAS Perikatan Nasional. Sampai jadi pembangkang, baju langkang sudah. Hancur, pupus. Parti Pejuang hancur. Anak Tun M gagal jadi Perdana Menteri. Azmin Semburit gagal jadi Perdana Menteri. All your puppet hancur dan tumbang oleh Jufazli Syahmat atas izin kuasa Allah yang Maha Kuasa. Because you touch me. Tun, let me talking about this issue openly. You beli keluarga saya kah? Orang-orang saya kah? Saya tak rugi apa-apa. For your information, semua orang yang you beli itu untuk menghancurkan saya, orang-orang itulah yang menjadikan saya sangat-sangat hebat hari ini. Sehingga Tun M tak boleh tidur malam. Hari-hari terbayang-bayang muka Jufazli Syahmat yang masih berdiri tegak, masih hidup bebas, berjaya menumbangkan 4 Perdana Menteri, perompak puppet politik Tun dan tangan guide politik Tun dalam percaturan kuasa Malaysia. You sangat takut dengan saya, Tun.
Because my track record is very clear. Saya tidak pernah merompak seperti Tun dan 7 keturunan Tun. Saya tidak pernah main rasuah dalam percaturan kuasa dunia kita. Saya tidak pernah terhege-hege untuk merebutkan jawatan Perdana Menteri seperti Tun yang gila nak jadi Perdana Menteri buat kali ketiga. Saya tidak pernah berdendam dengan Tun, tetapi Tun berdendam hanya kerana saya menjadi penganalisis politik bebas, menjadi pengkritik bebas, menjadi kingmaker baru politik Malaysia yang very powerful, sampai Tun hancur, tumbang secara mengejut tahun 2020. Selepas Tun menangkap saya, mengugut keluarga saya, berperang dengan saya dalam mahkamah, sampai Tun kalah dengan Muhyiddin dalam mahkamah lawan saya tahun 2020. Selepas Tun M kalah dalam mahkamah lawan saya, lawan keluarga saya, selepas itu Tun dipecat sebagai PM ke-7 oleh Agung, oleh kerajaan rakyat. Adakah ini kebetulan? Ini bukan kebetulan. Ini takdir Allah, ini sunnatullah Allah, ini qadar dan qadar Allah. Yang Tun berhempas pulas berpuluh-puluh tahun berlagak jadi Tuhan depan Allah. Tun nak lawan takdir Allah ini, tetapi Tun kena tipu oleh iblis, syaitan dan dajjal dalam percaturan kuasa dunia. Tun ingat kalau hancurkan Jufazli, Tun boleh lama lagi jadi Perdana Menteri dengan Muhyiddin, dengan semua anak-anak murid Tun. Tun boleh merompak bersama 7 keturunan Tun kalau Tun hancurkan saya. But your game is killing you right now, Tun M. Saya tidak terkejut anda membeli semua orang-orang hebat yang menjadikan saya hebat. Because it is too late. Sahabat saya, guru-guru saya, adik-beradik saya, pakcik-makcik saya, mak bapak saya, semua orang-orang yang sayangkan saya menjadikan saya hebat sehingga saya mencapai level ini, menjadi kingmaker baru politik dunia, sehingga ada yang menyatakan saya sama level dengan Agung, dengan Tun, dan saya boleh menumbangkan 4 Perdana Menteri, yang boleh menumbangkan apa saja kerajaan di Putrajaya. Now, I'm use my power untuk sokong kerajaan Agung, kerajaan Anwar Ibrahim. That is why Tun berdendam dengan saya, dan Tun bersama konco-konco Tun masih gagal untuk sumbat saya dalam penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Kes mahkamah saya, Tun, tidak ada satu orang Perdana Menteri berani saman fitnah saya, melainkan semua kes mahkamah saya dibuka secara politik, direka-reka secara politik. And it is too late to kill me in court. Because saya tidak ada jenayah merompak, jenayah rasuah seperti Tun dan anak-anak Tun yang sudah kalah lawan Anwar Ibrahim dalam mahkamah Malaysia hari ini. Saya tak takut mati, saya tak takut miskin, saya tak takut masuk penjara. Tetapi Tun M takut masuk penjara bersama 7 keturunan perompaknya, Pak Cik Makcik Otoaru. Tun M yang sedang tengok video ini takut ditangkap oleh SPRM. Takut diludah mukanya bersama 7 keturunannya oleh 33 juta rakyat. Tun M takut namanya dan 7 keturunannya semakin busuk, semakin buruk kerana kes mahkamah baru-baru ini Tun M kalah lawan Anwar Ibrahim berkaitan skandal rompakan keturunannya. So secara tuntasnya, secara timbang caranya, Tun, you takkan hancur, you takkan kalah dalam mahkamah, you takkan hilang kuasa di istana, di Putrajaya, kalau Tun tidak cabar kuasa rakyat bernama Jufazli Syahmat. By starting your game is wrong and end up you like this, jadi nyanyuk, jadi gila, jadi biul, jadi dupang, buka kes rompakan sendiri dalam mahkamah sampai tumbang terguling-guling lawan Anwar depan hakim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tun, saya maafkan segala dosa-dosa besar Tun bersama 7 keturunan perompak Tun yang berdendam dengan saya. Saya harap sebelum Tun mati dengan sangat hina, sebelum bangkai mayat Tun busuk dan sebusuk-busuknya, saya harap Tun M bertaubat dan kembali ke pangkal jalan di hadapan Allah dan pulangkan semula harta-harta rakyat, duit rakyat, orang Melayu punya projek yang Tun rompak untuk memperkayakan anak sendiri. Tun sempat bayar semua hutang-hutang ini dan dosa besar merompak ini. Ketahuilah, haram adalah tetap haram, Tun. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah memberi lesen kepada anda untuk berlagak jadi Tuhan di atas bumi Allah, merompak, berlagak jadi samsing tai kucing depan Allah, depan saya, depan rakyat. Malulah, Tun. Kantoi merompak untuk memperkayakan diri sendiri.
untuk memperkayakan anak beranak sendiri. Kerana Tun takut jadi miskin, takut hilang kuasa di dunia yang akhirnya Allah hancurkan Tun dengan sangat hina di Putrajaya. I'm very proud. Allah Subhanahu Wa Taala sempat tunjukkan depan mata saya Tun. Tun M, Muhyiddin dan 4 Perdana Menteri perompak lain hancur dan pupus di Putrajaya selepas anda menjadi diktator maha zalim belagak jadi Tuhan menangkap saya yang tidak ada jenayah dalam negara ini. Tun, mulut dan suara berbisa keramat rakyat kingmaker baru politik dunia ini akan terus menggegah dan menggoncang percaturan kuasa dunia. I would like to tell all tangan-tangan rakyat politik dunia and your big boss Tun M, zaman Tun M sudah hancur dan pupus oleh Jufazli Syiamat atas izin kuasa Allah yang maha hebat. Saya tak ada duit, saya tak ada kabel, saya tak ada pangkat, tetapi saya berjaya membuktikan kepada tangan-tangan rakyat politik dalam Malaysia dan seluruh dunia Tun. Saya berjaya membuktikan depan Raja-Raja Melayu, depan 33 juta rakyat. 4 orang Perdana Menteri yang menangkap saya, yang memejak kepala saya, yang menzalimi saya hanya kerana saya miskin, hancur oleh Allah depan mata saya Tun. Allah Maha Kuasa. Tun M perompak penyamun laknatullah yang kalah lawan Anwar Ibrahim dalam mahkamah sampai masuk gua tidak ada kuasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Penjara neraka jahanam Allah kirim salam rindu Tun. Wahai anak-anak Tun perompak penyamun penyangat laknatullah yang tak tahu malu, makan duit haram, makan duit rasuah sepanjang hidup mereka. Sekian. Game is over Tun. Terima kasih.